Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dalam suasana yang agak berbeza sedikit kerana hari ini kita dapat bersiaran di studio kami di Wisma Bernama, jadi mungkin kelihatan lebih selesa sedikit sebenarnya kerana sebelum ini kita menyiarkan program ruang bicara ini melalui kemudahan StreamYard. Kita memilih topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya, dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini menemani saya. Tapi sebelum saya namakan ataupun sampaikan tentang topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara dan juga memperkenalkan tetamu-tetamu yang ada bersama dengan saya, mungkin ada baiknya juga kalau saya sampaikan dulu pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan pembukaan sektor dan peralihan fasa. Baiklah, peralihan fasa bagi 3 negeri, iaitu Negeri Sembilan ke fasa keempat, Pahang ke fasa 3 dan Johor ke fasa 2. Dan satu lagi pengumuman juga yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah berkaitan dengan pembukaan pusat pelancongan dan kebenaran rentas negeri apabila kadar vaksinasi negara mencapai 90% populasi dewasa. Dan pengumuman seterusnya ialah tentang keseragaman operasi kedai runcit, restoran, stesen minyak dan kedai serba nikah dari jam 6 pagi hingga 12 malam. Jadi ini pun satu berita yang baik sebenarnya. Dan satu lagi pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah berkaitan dengan warga asing yang tiba di pintu masuk negara perlu menanggung kos ujian RT-PCR, manakala bagi warga negara adalah percuma. Dan pengumuman terakhir ialah berkaitan dengan SPA, pusat kesihatan, urut kesihatan, zoo, aquarium, snorkeling, scuba, memancing dan taman rimba dibenarkan beroperasi kepada pengunjung yang lengkap divaksin berkuat kuasa 1 hari bulan Oktober 2021. Jadi itu antara berita-berita baik yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah COVID-19. Apa kesannya kepada graduan Bumiputera? Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berbincang tentang isu ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Nick Nazri, Nick Abdul Rahman, yang merupakan pengarah penyelidikan, analitik dan teknologi maklumat Teraju. Jadi Tuan Nick Nazri, apa khabar? Alhamdulillah baik, Tuan. Ini pertama kali ya bersama kami di ruang bicara. Pertama kali bersama ruang bicara. Okey, selamat datang ke ruang bicara. Terima kasih. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang agaknya lama jugalah saya berjumpa sebenarnya. Apa pun selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Fellow Academy Science Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Datuk. Thank you. Sehat ya? Sangat sehat. Okey. Ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya, dan barangkali bila kita bercakap tentang teraju Tuan Nick Nazri, ya, mungkin ramai juga di luar sana yang mungkin belum mengetahui secara lebih jelas lagi tentang peranan, fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh teraju. Mungkin kita boleh kongsi bersama Tuan Nick Nazri? Boleh, Tuan Syarawi. Okey. Unit Peneraju Agenda Bumiputera, iaitu nama panjangnya, nama pendeknya adalah Teraju, ditubuhkan pada tahun 2011. So, dah lebih sedekat lah. Kita baru celebrate kita punya ulang tahun baru-baru ni, bulan 2. Ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai organisasi strategik yang berperanan untuk meneraju, memacu dan menyelaras agenda Bumiputera, bertujuan meningkatkan penguasaan Bumiputera dalam ekonomi negara. So, berdasarkan penumbuhan teraju, satu unit juga baru ditubuhkan, iaitu unit penyelidikan, analitik dan juga teknologi maklumat, di bawah pimpinan saya lah. Unit ini bertanggungjawab untuk menghasilkan kajian-kajian ekonomi dan kajian sektor berkaitan yang akan membantu dalam pembangunan rancangan pembangunan ekonomi jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang berdasarkan sasaran teraju sendiri. Inilah adalah aspek yang penting di mana segala cadangan-cadangan ataupun polisi-polisi yang akan
diutarakan daripada pihak kami adalah berlandaskan data dan juga analisis lah, which is evidence based policy recommendation. Dan yang paling penting juga adalah segala kajian-kajian dicadangkan tersebut perlunya dilaksanakan ataupun dibangunkan program-program untuk dilaksanakan supaya dapat mencapai sasaran yang kita dikenal pasti. Okey, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Datuk Dr. Marilyn, penting juga dan menarik jugalah kalau kita lihat kepada topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, iaitu COVID-19. Apa kesannya kepada graduan Bumiputera? Jadi kenapa agaknya teraju sendiri memilih topik ini dan memberi perhatian kepada isu ini sebenarnya, Tuan? Berkenaan dengan topik ni, Tuan Syarkawi, kita dapat lihat pada mulanya pandemik COVID-19 ini pada tahun 2020, salah satu impak yang berlaku adalah pengangguran. Kebanyakan daripada sektor-sektor swasta terpaksa ditutup disebabkan oleh pandemik tersebut dan akan mengakibatkan pengangguran. So disebabkan itu merupakan salah satu objektif ataupun tarikan kepada teraju untuk mendalami apakah aspek-aspek yang berlaku dan cadangan-cadangan yang kita perlu utarakan. Salah satu objektif lain adalah di bawah teraju sendiri terdapat 7 bidang keutamaan yang telah jadi tunjak kepada teraju untuk kita memacukan. Salah satu adalah modal insan. So adalah penting aspek modal insan ini perlu diberikan penekanan. Disebabkan itulah objektif-objektif yang tersebut pihak teraju telah memberi perhatian dalam membangunkan kajian tersebut untuk kita lebih memahami keadaan graduan terutama Bumiputera berdasarkan pandemik COVID-19. Mungkin Datuk Dr. Marilyn, ini satu isu yang mungkin bagi saya cukup penting sebenarnya lah, kalau kita melihat secara menyeluruh. Dan peranan dan langkah yang diambil oleh teraju juga merupakan satu langkah proaktif dalam usaha untuk membantu graduan terutamanya graduan Bumiputera yang masih lagi belum mendapat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi daripada pandangan Datuk sendiri, how serious is actually Datuk isu ini sebenarnya sehingga ianya perlu diberi perhatian oleh semua, termasuklah teraju sendiri. Okey. Begini terima kasih Datuk Syarkawi. Yang penting seperti yang Cik Nick katakan teraju ini ditubuhkan sebagai untuk membantu kaum Bumiputera, dan yang saya suka dengar tadi dia sebut database, is data driven. Maknanya dia bukan kita duduk di bawah pokok kita nak fikir apalah kesan COVID ni. Kami dari latar belakang macam saya latar belakang akademik, bagi kami yang penting di sini data. Okey, izinkan saya untuk berkongsi data sedikit. Selalunya kalau di Malaysia kita menggunakan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik yang diiktiraf lah sebagai organisasi yang bertanggungjawab mengumpul data. Dari the latest data yang saya nak sebut di sini ialah data di kalangan graduan. Graduan yang menganggur 22.5% kalau tak silap saya, iaitu graduan. Bayangkan setiap 100 pelajar universiti yang keluar, graduan kita, 25 orang tu, 100 keluar, 25 orang itu tidak bekerja. Okey? Dan ini satu pembaziran dari segi modal insan tadi yang disebutkan. Bayangkan di negara kita, kita berbelanja, bayangkan untuk membiayai seorang anak daripada dia tadika sampai dia ke universiti, berapa juta nilai tu. Jadi kita sebagai negara kita mengharapkan bahawa bila mereka itu graduan nanti sekurang-kurangnya dia dapat bekerja dan menyumbang kepada negara. Bekerja ni bukan hanya mesti bekerja dengan sesiapa. Dia boleh menjadi seorang usahawan, dia boleh menjadi apa. Tapi apa yang berlaku kita lihat bahawa semasa COVID tadi disebut tadi, satu memang yang ketara sangat ialah berlakunya penutupan perniagaan. Banyak perniagaan yang ditutup, perniagaan kecil sederhana. Satu lagi yang bekerja sendiri. Mereka yang bekerja sendiri, self-employed, ada yang berhenti juga. So jadi kalau kita nak ukur sebenarnya 22.5% itu bagi saya masih lagi tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. So maknanya realitinya ialah graduan memang berhadapan dengan situasi bukan saja pengangguran. Nanti kita akan boleh bincang. Satu lagi dipanggil guna tenaga tidak penuh. That means kemahiran yang dia ada tidak digunakan sepenuhnya. Dia graduate, contoh dia graduate dalam bidang masters, tapi akhirnya dia bekerja mungkin bukan dalam bidang yang dia ni. Itu dipanggil skill underemployment. Guna tenaga tidak penuh dari segi kemahiran. Yang satu lagi yang kita gelar sebagai
guna tenaga tidak penuh dari segi masa. Dia bekerja kurang daripada masa yang dia mampu. Orang lain bekerja daripada pukul 8 pagi sehingga 5 petang, tapi disebabkan COVID, maka dia bekerja mungkin 3 jam saja. Jadi keupayaan dia, ilmu pengetahuan yang dia ada tu tidak digunakan sepenuhnya. Okey, itu yang boleh saya kongsikan untuk pertama kali dia. Okey, kalau begitulah Tuan Nik, senario yang digambarkan oleh Dato' Dr. Madeline sebentar tadi. Barangkali kita juga ingin tahulah apakah peranan dan juga target yang dimainkan oleh Teraju dalam membantu graduan-graduan ini, terutamanya graduan Bumiputera sendiri. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Alright. Berkenaan dengan cadangan ataupun bantuan daripada, bukan sahaja daripada pihak Teraju tapi daripada pihak kerajaan secara keseluruhan, kita perlu lihat daripada aspek cadangan-cadangan ataupun bantuan-bantuan daripada jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. So salah satu jangka masa pendek yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan yang telah pun dilaksanakan adalah daripada segi aspek pemberian insentif-insentif di bawah program-program penjana, program-program permai, subsidi upah gaji dan sebagainya. Tapi itu adalah short term. So dari segi jangka masa sederhana pula, kita perlu lihat daripada segi aspek upskilling dan reskilling. So macam tadi Dr. Madeline mention about skill underemployment kan. So kita pun perlu lihat daripada segi aspek penggunaan ataupun kebolehlaksanaan graduan tersebut kepada sesuatu pekerjaan. So contohnya, I just like to touch a bit on Datuk Dr. mention tadi, under skill ni. Kita telah jalankan satu kajian berkenaan dengan e-hailing untuk terutama untuk penghantaran makanan. Daripada 503 responden tersebut, 27% ada ijazah pertama. Exactly. So that is the skill under usage lah. So disebabkan oleh tersebut, of course mungkin salah satu faktor adalah disebabkan oleh pandemik. So dia they would like to look for an additional income ataupun pendapatan sampingan. So tak salah, cumanya kita perlu lihat daripada segi aspek peluang pekerjaan tersebut, apa jadi kepada mereka supaya mereka boleh masuk ke pasaran yang ditentukan berdasarkan graduan tersebut lah, pengkhususan masing-masing. Dan lagi satu, jangka masa panjang adalah pihak Teraju sendiri telah merangkakan beberapa inisiatif yang di bawah hala tuju baru kami, iaitu tindakan pembangunan Bumiputera 2030. It's a 10-year roadmap untuk memastikan bahawa graduan-graduan terutamanya Bumiputera dapat memastikan mereka dapat peluang pekerjaan memasuki pasaran. Contohnya dari segi aspek dalam pembangunan Center of Excellence untuk Bumiputera. So Center of Excellence Bumiputera ini telah dicadangkan di bawah tindakan pembangunan Bumiputera atau hala tuju baru kami. And then juga dari segi aspek dalam reskilling, upskilling dari segi kebolehpasaran modal insan Bumiputera untuk memasuki keperluan TVET, for example technical and vocational, dengan persijilan antarabangsa, because adalah amat penting supaya graduan kita bukan hanya jago kampung, we should be able to actually penetrate the global market jugalah. And then juga peningkatan dan program-program peningkatan dan pengagihan semula kemahiran melalui kerjasama strategik di antara agensi dan juga kerajaan. Dan juga program Jobs for the Future, which is to train, certified and placement, di mana latihan dan persijilan dan perniagaan bagi membantu para graduan di institusi pendidikan tinggi terutamanya di Malaysia memperoleh persijilan profesional. Itu adalah amat penting lah. Perancangan yang cukup menarik sebenarnya yang diusahakan ataupun diinisiatifkan oleh Teraju sendiri. Tetapi kalau kita lihat Dr. Madeline kepada situasi terkini lah, kita bercakap tentang pandemik COVID-19 dan ianya telah pun memberi impak dan kesan bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia keseluruhannya. Dan kita lihat sendiri dari aspek ekonomi khususnya, ianya telah pun memberikan impak ataupun kesan yang cukup serius. Jadi apakah segala perancangan yang dibuat oleh pelbagai pihak termasuklah Teraju sendiri mungkin akan menghadapi cabaran yang cukup hebat, sama hebatnya dengan cabaran pandemik COVID-19 kepada rakyat? Pasti ya. Sebab kalau kita lihat ya, setiap negara akan ada perancangannya, okay? Dan perancangan ini dilakukan selalunya untuk satu jangka masa. Macam disebut tadi, selalunya dia ada jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang. Tetapi dalam ungkapan perancangan dia kata, kalau kita tidak merancang maka kita akan terhukum oleh kesan itu nanti. Maknanya orang yang tidak merancang nanti, maka menurut perancangan dia kata nanti you ada masalah. Jadi memang negara yang hebat atau institusi yang hebat ialah bila dia berkeupayaan untuk merancang dan membuat ramalan. Ya, dia membuat ramalan sebab nak buat perancangan ni bukan mudah. Dia mengambil trend yang lampau,
dia mengambil parameter yang sedia ada, dia merancang untuk masa depan. Jadi bagi saya memang akan ada cabaran. Tetapi bagi saya semua cabaran-cabaran ini cuma yang membedanya cabaran kali ini ialah kalau yang lain cabaran itu adalah cabaran biasa. Pandemik ini memang luar biasa. Kalau kita lihat satu ialah di Malaysia ni dia bukan kesihatan dan ekonomi saja. Dia kesihatan, ekonomi dan politik. Jadi 3 serangkai. Jadi mungkin dari segi perancangan benda ini menimbulkan sedikit masalah, tetapi saya cukup percaya sebab Malaysia ni antara negara sedang membangun. Masa saya student dulu, kami sering belajar tentang perancangan. Dia kata Malaysia antara negara sedang membangun yang cukup hebat merancang. Kita tidak pernah putus perancangan kita. Kalau kita tengok rancangan 5 tahun kita, rancangan 20 tahun ke hadapan, kita tidak pernah berhenti disebabkan apa-apa berlaku. Di negara lain banyak yang dia merancang, berhenti sebab tak ada duit, merancang sebab politik ataupun disebabkan kudeta, orang kesian, maaf, ini terkeluar. So jadi banyak perancangan di negara membangun lain terberhenti, tapi di Malaysia kita tidak pernah pun dalam sejarah kita. Jadi saya ingin katakan bahawa saya cukup yakin mana-mana. Cuma mungkin ada yang mencapai sasaran, ada yang tergelincir. Macam sekarang memang banyak yang tergelincir sikit, tetapi sudah ada dalam sistem untuk mengambil kira sekira benda ni berlaku. Kita ada plan A, plan B, plan C. Jadi saya yakin bahawa kita ada keupayaan. Sejauh mana tu macam ramai orang kata Malaysia ni ada tak duit untuk merancang. Saya yakin Perdana Menteri tidak akan mengumumkan segala package kalau tidak ada cukup kewangan. Bagi saya lah. Itu dia. Keupayaan itu satu lagi istilah yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan perancangan yang begitu menarik juga telah pun kita lihat sebenarnya dirancang oleh pelbagai pihak, termasuklah Teraju sendiri, dan kita harus menghormati perancangan yang telah pun dibuat. Tetapi persoalan yang mungkin timbul di sini Tuan Ning, ialah kita bercakap tentang mencari peluang pekerjaan kepada para graduan kita. Tetapi apakah jumlah peluang yang sedia ada ketika ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat, bukan saja kepada graduan-graduan kita, tetapi mungkin juga dari segi aspek perancangan yang dilakukan oleh Teraju sendiri. Baik, Tuan Syakwi, memang dari segi aspek ataupun impak daripada pandemik, kita memang telah amat very familiar berkenaan dengan impak tersebut, bukan hanya kepada ekonomi tapi juga daripada segi aspek pendidikan dan juga peluang pekerjaan. So just to give a quick recap, ekonomi adalah jumlah transaksi yang berlaku in the simple terms. So kalau ada kekurangannya transaksi, akan kurangnya peluang ekonomi itu untuk berkembang. So bila pihak kerajaan, of course berdasarkan keperluan disebabkan oleh pandemik COVID-19, telah mengadakan sekatan-sekatan, contohnya PKP, PKPB semua tu, ekonomi tersekat. Aktiviti ekonomi tersebut atau transaksi ekonomi itu tersekat. So disebabkan itu, kebanyakan ekonomi ataupun pihak swasta ataupun perusahaan terpaksa tutup ataupun terpaksa kurangkan masa bekerja. Seperti macam Datuk mention tadi, kurangkan masa bekerja. Dia tak mungkin buang terus bekerja tersebut, tapi dia kurangkan masa bekerja. Patutnya 8 jam jadi 3 jam contohnya. And then syarikat-syarikat pula membukukan pengambilan kerja baru. So disebabkan oleh tersebut, peluang pekerjaan makin menguncup. Tapi bila kita tengok daripada data pengeluaran graduan daripada tahun 2017 hingga tahun 2020, dalam lebih kurang purata 300,000 jumlah graduan dikeluarkan setiap tahun purata. And then daripada number tersebut, kita dapat lihat bahawa lebih kurang 84% adalah graduan Bumiputera sendiri. So the big portion daripada pengeluaran tu actually graduan Bumiputera sendiri. And then bila kita tengok daripada aspek pengangguran dan kadar pengangguran daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, suku tahun pertama lebih kurang 516,000 yang menganggur pada suku tahun pertama 2019. Tapi bila tengok suku tahun kedua 2021, nombor tu dah meningkat kepada 764,000. So that's actually melonjak sebanyak 45% daripada pengangguran. So bila kita tengok daripada segi aspek tu, kita dapat lihat bahawa peningkatan pengeluaran graduan tidak dapat memenuhi peluang pekerjaan yang tersedia ada daripada aspek sektor swasta lah. So itu adalah amat-amat membimbangkan, dan ketidakseragaman tersebut itulah yang kita perlu cari jalan penyelesaian supaya seperti macam Dr. Mandelin kata tadi lah, kalau graduan tu tersebut dia dah ada masters atau degree ataupun dia ada ijazah pun, dia patutnya dapat memenuhi peluang pasaran, pekerjaan pasaran yang berkenaan dengan
ijazah yang tersendirilah kalau boleh. Okey, kita ingin berbincang secara ikhlas dan terbuka sebenarnya. Dan daripada pengalaman Datuk Dr. Madeline Burma sendiri, bila kita melihat daripada apa yang disebut oleh Tuan Nick tadi lah, jumlah graduan Bumiputera yang masih lagi tidak mendapat pekerjaan. Betul. Itu jumlah yang cukup tinggi sebenarnya. 84% itu adalah jumlah yang cukup besar. Dan kita terpaksa mencari kenapa ini berlaku. Apakah itu menandakan bahawa graduan Bumiputera ini masih lagi belum dapat berada di tahap yang sepatutnya, yang mungkin akan memberi peluang kepada mereka untuk mendapat pekerjaan dengan mudah, ataupun apa masalah sebenarnya daripada pengalaman Dr. Madeline sendiri? Okey, ini saya bercerita dari pengalaman sebagai seorang pendidik, pernah mendidik. Bila kita bercerita tentang pengangguran, kita tidak boleh bercerita hanya at one point. Sebab pengangguran itu berada bila dia dah tak dapat kerja. Tetapi kita perlu melihat dia dari segi penawaran dan permintaan. Okey. Yang pertama, kita perlu menerima, ada beberapa hakikat yang perlu kita terima. Bukan hanya graduan Bumiputera sebenarnya. Graduan secara umum memang bermasalah di Malaysia. Apatah lagi graduan Bumiputera, sebab kalau kita tengok di IPTA hampir 80%, kalau tak silap saya, graduannya adalah dari kalangan Bumiputera. Jadi ramailah dia. Okey, kita lihat dulu supply and demand. Supply itu maksudnya graduan itu sendiri. So ramai orang macam tadi yang berkata mungkin graduan kita belum dilengkapi dengan kemahiran, belum dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh pasaran. So maknanya apa yang dikeluarkan oleh universiti ialah graduan-graduan ini, ilmu pengetahuan mereka itu yang tidak diminta. Permintaan bukan yang diminta. Contoh, orang nak maybe a drone, orang bekerja drone, saya tahu drone je. Okey, sedangkan kita masih lagi sibuk dengan pekerja sektor pertanian yang mengajar pelajar kita bagaimana menanam padi ke bagaimana. Sedangkan sekarang orang dah berhijrah ke ilmu pengetahuan yang baru. Ada orang yang berkata demikian. Okey. Di satu pihak pula dari segi permintaan. Yang ini kalau kita lihat struktur ekonomi Malaysia tidak berubah daripada zaman dah berapa lama kita terperangkap dalam apa yang kita gelar sebagai middle income trap. Perangkap, kita terperangkap. Maksudnya kalau dulu apabila kita selepas saja kita mencapai kemerdekaan, kita tahu pengeluaran kita ialah biji timah dengan getah. Okey, komoditi. Dan selepas itu kita kata sepatutnya kita berhijrah daripada aktiviti yang berfokuskan kepada komoditi. Itu yang kita berhijrah zaman Tun Mahathir, kita berhijrah ke perkilangan. So itu perubahan struktur, okey. Jadi selepas itu kita lihat tidak banyak yang berubah. Kita seharusnya pergi ke menganjak ke struktur baru, iaitu yang berintensif ilmu pengetahuan, yang berintensif teknologi. Tapi kita masih lagi terperangkap dalam sistem lama, iaitu ekonomi kita masih lagi berteraskan sektor pertanian yang berintensif buruh. Di ladang-ladang kelapa sawit kita masih lagi memerlukan pekerja buruh yang berkemahiran rendah. Sedangkan graduan kita dah berhijrah, majoriti sekarang mereka ini sudah mempunyai degree, sudah mempunyai masters, ada yang ada PhD. Sedangkan ekonomi kita tak bergerak. Jadi keupayaan ekonomi kita ini masih ditakut lama, sedangkan graduan kita dah ke sana. Jadi itu yang berlakunya mismatching. Jadi jangan persalahkan graduan kita, sebab ramai orang mengata ini biasness dalam pasaran. Orang di sektor swasta hanya nak memilih certain ethnic group. Benda tu ada kebenaran. Tapi sebenarnya struktur ekonomi kita tidak banyak berubah. Pagi-pagi kalau kita berjalan tengok construction, siapa yang menguasai? Sektor ladang jangan ceritalah. Jadi kalau ada pun peluang pekerjaan, yang banyak nanti ialah dalam bidang itu. Jadi bagi saya in the medium and long term, kita perlu mengubah struktur ekonomi kita. COVID-19 ini membuka satu pekong dalam ataupun membuka kelemahan dalam sistem ekonomi kita, iaitu kita kena berhijrah ke sistem ekonomi digitalisasi. Kita perlu pergi ke teknologi. Tadi disebut dalam di kalangan teraju, they should go into yang permintaan apa yang orang kata pekerjaan untuk abad keberapa nanti. So kita dah tak boleh lagi. And frankly speaking, universiti hanya berfungsi untuk akreditasi saja. Kalau dia tak ada akreditasi, tak ada siapa lagi pergi universiti sekarang. Baik dia mengikut Google. Jadi macam sekarang pelajar saya tak perlu lagi jumpa saya. Dia cuma datang kelas,
Kalau dia tak atas kelas, dia tak akan dapat sertifikat. Dan bila dia tak dapat sertifikat, because sertifikat itu sudah diiktiraf atau diakreditasi. Kalaulah itu tidak ada, tak ada siapa lagi datang universiti. Jadi maknanya universiti juga perlu berubah. Itu yang sekarang bila disebut tadi tentang TVET, technical skill, bagi saya memang itu jalan keluar dia. Bila you sebut apa ni Datuk tentang universiti juga perlu berubah, apakah peranan ataupun Teraju boleh memainkan peranan? Mungkin jugalah membincangkan isu ini bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun yang sesuatu yang perlu dilakukan sebenarnya untuk apa ni melibatkan satu penggubalan ataupun perubahan polisi itu secara lebih jelas dan lebih meyakinkan sebenarnya. Dari segi aspek untuk bekerjasama, kan pihak Teraju tidak boleh hanya menjalankan perkara ini secara bersendirian. So perlu no man's an island. Kita perlu bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Contohnya Kementerian Sumber Manusia, Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, berkenaan dengan isu pengangguran ini, because ia adalah amat penting. Selain daripada itu, di pihak Teraju sendiri kita telah establish platform yang tertinggi, iaitu dipanggil Majlis Kemakmuran Bumiputera, di mana Majlis Kemakmuran Bumiputera ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana ahli-ahlinya terdiri pada menteri-menteri dan juga tokoh-tokoh Bumiputera. So fungsi utama majlis ini adalah untuk memperakukan polisi-polisi, inisiatif strategi dalam pembangunan Bumiputera yang mampan dan semua sektor ekonomi dan sosioekonomi. So kita ada the highest level of platform untuk memacu dan menggerakkan segala polisi-polisi yang telah dicadangkan. Tetapi berbalik pula kepada poin Dr. Mendelin tadi yang sebut berkenaan struktur ekonomi itu, saya setuju juga Tuan Syarkawi. If saya nak secara ikhlasnya nak menerangkan contoh masa saya keluaran universiti, saya keluaran graduan pertanian. Pada zaman tu mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi memang mewar-warkan dan promote bidang industri pertanian. So alhamdulillah lah, pada masa semester yang ke hujung saya pula telah pun di Temuduga dan telah dapat memasuki konglomerat lah, syarikat konglomerat peladangan. Tapi disebabkan ada struktur ekonomi yang dipacu oleh kerajaan pada masa tersebutlah. So saya bernasib baik. Tapi kalau katalah ada struktur ekonomi itu tidak dipacu dan berdasarkan keperluan semasa, itu adalah satu mismatch lah. So disebabkan oleh peluang tersebut, saya terus diambil bekerja di syarikat tersebut. So ada peluang. So struktur ini amat penting. Salah satu laporan saya nak petik daripada World Economic Forum. World Economic Forum mengeluarkan satu laporan pada Oktober 2020 tahun lepas, bertajuk Future of the Jobs. So dia zoom straight kepada negara kita Malaysia, iaitu dia mengatakan bahawa of course wabak COVID pandemik ni telah merubah segala bentuk pekerjaan, cara kita bekerja dan sebagainya. The saying goes that the Chief Transformation Officer is not the Chief Transformation Officer of a company, but actually COVID-19. Kan? So they push for digitalization apa semua tu. So berdasarkan report tersebut, dia mengatakan bahawa kebanyakan pekerjaan yang malar, contohnya kerani, pengauditan dan sebagainya, akan pupus dalam masa 10 tahun akan datang. So disebabkan oleh keputusan tersebut akan terjadinya peluang pekerjaan yang baru, munculnya peluang pekerjaan baru yang berdasarkan digital. Contoh dari segi aspek data scientist, data analyst, machine learning engineer dan sebagainya. Di situ adalah keperluan yang akan datang. So dari segi itu saya pun nak sentuh juga Dr. Mendelin mention tadi berkenaan dengan IPTA. Di sinilah peluangnya untuk IPTA dan IPTS memainkan peranan untuk menghasilkan pengkhususan yang bersesuaian kepada pasaran. Contohnya lah Tuan Syarkawi, katalah saya graduan hospitality pada tahun 2020. COVID menjelma. Saya graduate, saya tak ada peluang pekerjaan sebabkan hospitality industry tergugat. Hotel tertutup, restoran tutup dan sebagainya. So apa jadi kepada graduan tersebut? So tapi kita pun tahu bahawa pandemik ini akan berubah jadi endemik. It will not end overnight. So di sinilah ada peluang kepada IPTA dan IPTS untuk mengambil peranan dalam memastikan pengkhususan yang ditawarkan memenuhi keperluan pasaran tersebut. Contohnya macam saya sebut tadilah. So pengubalan ataupun polisi ni perlu top down.
I think daripada aspek untuk memastikan semua dapat dijalankan dengan lancar, daripada segi aspek pihak tertinggi kerajaan sampailah ke peringkat IPTA dan juga IPTS. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan ini, semakin menarik sebenarnya. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira penting sebenarnya, iaitu COVID-19. Apa kesan kepada graduan Bumiputera? Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu yang berbahagia Encik Nick Nazri, Nick Abdul Rahman, iaitu pengarah penyelidikan analitik dan teknologi maklumat di Teraju, dan kita juga masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu Fellow Academy Science Malaysia. Baiklah, ini pun satu isu yang menarik juga sebenarnya, Datuk Dr. Madeline. Kita petik daripada apa yang disebut oleh Tuan Nick sebentar tadilah. Kita sudah berubah sebenarnya sekarang ini in terms of economy. Kita bercakap tentang digital economy, kita bercakap tentang gig economy. Jadi apakah graduan Bumiputera khususnya lah dari segi penglibatan mereka dalam mata pelajaran yang ada kena-mengena dengan digital economy ini berkurangan, dan itu yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenapa pengangguran di kalangan graduan Bumiputera itu dilihat ataupun terjadi begitu tinggi sekali. Okey, kalau kita lihat saya tidak ada statistiknya, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya semasa saya di universiti ini, dia ada kursus-kursus yang dianggap sebagai kursus yang popular, iaitu kursus yang kita kata siapa masuk di situ memang dia ada peluang untuk dapat kerja lah kan ya. Tetapi ada juga kursus ni yang memang khas hanya untuk ilmu aja, ilmu pengetahuan. Maksudnya kalau kita tak ada tu memang kata orang hilanglah peranan universiti. Contoh bahasa Melayu lah contohnya. Mungkin sukar untuk dia nak bekerja di yang employable punya type of jobs, nak kerja bank dan sebagainya. Tapi ini tidak bermakna kursus itu tidak penting. Jadi di sini timbulnya permasalahan ya, di antara tuntutan untuk masuk universiti, sebab mereka ini ditawarkan, dia diberi kepeluang untuk memilih kursus kan. Jadi ada kalanya mereka mendaftar dalam kursus yang mereka tidak pilih. Satu, sebab untuk memenuhi kota-kota dalam fakulti yang ada, dan ada kursus-kursus yang memang orang kata macam pisang panas. Semua nak masuk ke situ, sedangkan majoritinya mungkin tak layak. Jadi hanya segelintir saja yang layak. Tetapi bila kita lihat sekarang, COVID ini telah membuka peluang kepada kita untuk kursus, memang macam tadi disebut, banyak pekerjaan di masa depan yang akan pupus. Jadi sedangkan pelajar kita dah masuk ke situ, dan kita tahu tadi seperti yang IPTA tadi, majoriti dari mereka ini adalah graduan, mereka ini adalah pelajar Bumiputera, dan mereka sudah pun memasuki jalur itu. Jadi sama ada suka atau tidak, satu, mereka sudah terperangkap. Itu satu. Yang kedua, kita juga, saya bercakap tentang kaum saya sendirilah. Kadang-kadang dia kata yang penting masuk universiti dulu, lepas tu fikir kerja. Jadi dia tidak merancang. Sedangkan saya tahu ada setengah student saya, Bumiputera juga, mereka merancang career progression dia. Career progression tu maksudnya, bila saya graduat, apa yang saya akan kerja di mana? Di sektor mana? Sebagai apa? Yang inilah orang yang akan berjaya. Yang menjadi masalah, ramai yang tak peduli. Dia kata, lagipun nanti kalau keluar pun berhutang juga, dia kata. Berhutang PTPN. So jadi, perasaan tu agak berbagai lah ya. Maknanya ada yang betul-betul merancang dan tahu keperluan masa depan, tetapi ada juga yang tidak kurangnya yang ambil asalkan ada je. Asalkan ada, apatah lagi kalau senang. Ya, senang tu maksudnya senang entry and exit. Dia sektor tidak formal ini orang suka. Entry tu maksudnya tidak banyak kaedah dia masuk, dan kalau dia nak keluar pun tidak banyak kaedah untuk dia keluar. Jadi dia kalau you tengok gig economy is very popular, especially among boobies, because dia rasa, kalau dia rasa benda tu bukan negatif, cuma dalam abad ke-21 ini kita lihat generasi yang kita gelar sebagai sekarang ini, generasi ini tidak ada sense of permanence.
dia makna yang dia rasa yang boleh memberi dia satisfaction, job satisfaction, itulah dia kerja. Dia tidak mengejar nak menjadi kaya raya, dia tak ada. So bagi dia, asalkan at the moment yang paling banyak sekali peluang ialah gig economy, menjadi itu tadilah Grab drivers, e-hailing, and then also work online, semua bagian ni. Tetapi masalah pekerjaan ini tidak ada jaminan. Dia tidak ada security. Ini yang masalah dia. So kami sekarang sedang memikirkan apakah langkah bagaimana untuk memastikan job security itu ada. So ini yang kita khawatir. Nanti yang akan terkesan Bumiputra juga. Betul. Jadi dia cycle. Dia jadi cycle. Okay. So I think this is where Teraju have to think lah. As much as kita nak mereka masuk dalam gig economy, tetapi gig economy adalah satu-satunya sektor yang tidak dilindungi. Okay. So accident apa? That's it. Berlandaskan daripada apa yang Datuk Dr. Madilyn sebutlah. Barangkali ini juga pentinglah tentang inisiatif yang dirangkau oleh Teraju sendiri. Kita simpati dengan geradan-geradan Bumiputra yang masih lagi menganggur sehingga ke ketika ini. Jadi apa yang dilakukan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh Teraju dalam usaha untuk membantu mereka ini sebenarnya, Tuan? Seperti saya sebut tadi, Tuan Syarkawi, kebanyakan cadangan-cadangan itu terbahagi kepada jangka masa pendek, sederhana dan panjang kan. Tapi untuk masa depan adalah amat penting bagi, contohnya daripada pihak Teraju, untuk kami bekerjasama dengan pihak berkepentingan seperti kementerian-kementerian dan juga agensi, di mana pengkhususan itu perlu dikenalpasti dengan lebih teliti untuk memenuhi keperluan pasaran kan. So because macam Datuk Dr. Mendy kata tadi lah, kalau pelajar tu dah belajar 3 tahun kan, after 3 tahun dia keluar dia tak dapat kerja. Kebanyakan actually baru 2 minggu lepas saya dah bagi talk bersama dengan universiti saya sendiri berkenaan dengan peluang pekerjaan juga, dari segi aspek apakah peluang untuk graduan. Di situ saya dapat lihat bahawa kebanyakan yang memilih program-program ataupun pengkhususan adalah berdasarkan kepada kesenangan untuk masuk. So itu ada satu aspek yang amat penting kita untuk memastikan bahawa program-program ataupun pengkhususan yang akan dicadangkan ataupun yang akan ditawarkan kepada graduan di luar sana adalah memenuhi keperluan pasaran yang akan datang. Di mana di sini pihak Teraju akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi lah. Dan saya juga nak dapat pandangan daripada Tuan Nick sendirilah, selaku penyelaras utama kepada apa yang disebut tadi, iaitu agenda pemerkasaan Bumiputra itu sendiri. Apakah nasihat Teraju sendirilah, terutamanya kepada generasi baru Bumiputra ini sebenarnya? Okey. Dari segi untuk nasihat kepada graduan-graduan, seperti saya bagi juga kepada graduan di universiti saya sendiri dulu, disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari peluang pekerjaan yang ada, terutamanya ketika situasi pandemik ini. Untuk pengetahuan Tuan Syarkawi juga, masa saya merupakan lepasan graduan, sebelum lepasan graduan, masa tengah belajar pun saya bekerja dengan satu syarikat makanan segera yang terkemuka, di mana dia bukan hanya ajar untuk kita menjual produk ataupun untuk serve makanan, tidak, tapi banyak aspek-aspek pembelajaran yang saya dapat ambil dari segi penyediaan, dari segi aspek kesihatan, dari segi aspek interpersonal skill bersama dengan pelanggan semuanya. So these soft skills kita tak dapat belajar di dalam kelas. So I think that's where graduan kena lebih proaktif, bukan hanya berdasarkan pengkhususan mereka sendiri yang mungkin tak ada peluang pun, tapi perlu aktif dalam mencari peluang-peluang lain. Contoh macam Dr. Melanie kata tadi, keusahawanan contohnya. Ada juga rakan-rakan saya yang berniaga di dalam college, berniaga di dalam universiti. Itu membukakan peluang kepada mereka untuk meningkatkan lebih skill-skill yang tidak dapat dibelajar di kelas lah. Itu salah satu. And then graduan perlu meningkatkan kemahiran mereka pada masa yang mencabar ini, kerana pasaran tenaga kerja amat-amatlah sukar buat masa ni. Seperti saya sebutkan tadi, graduan makin meningkat, peluang kerja makin menguncup. Dan perlu upskill dan skill berubah kepada penggunaan teknologi untuk masa depan. So actually to tell you the truth, Dr. Madilyn, also Tuan Syarkawi, saya pun tengah belajar. Saya pun ambil course data science on the side, for me to be able to learn a bit more. So because learning is never ending lah, you should be continue learning kan. So daripada aspek tersebut dan juga keperluan pada masa yang depan, so perlu lebih memahami
keperluan masa hadapan. So ada setengah pelajar yang memang amat peka dengan keperluan pasaran. Tapi ada setengah pelajar yang mungkin okey, saya ada degree, saya dapat. Tapi kesian jugalah ada sampai ibu bapa yang kena gadai tanah untuk bawa anak-anak masuk ke universiti kan. Tapi in the end of the day dia tak dapat peluang pekerjaan. Itu satu nasihat kepada graduan. Tapi nasihat untuk diri kita sendiri juga sebagai penyelaras dan juga pihak kerajaan dan juga penggubah dasar, kita perlu amat peka kepada pasaran yang akan dijanakan disebabkan oleh COVID-19 ini. Tapi bagi Teraju sendiri, apakah Teraju sendiri mewujudkan satu kerjasama yang erat sebenarnya dengan kementerian, syarikat-syarikat swasta dan sebagainya dalam usaha untuk membantu golongan yang terjejas ini? Okey. Memang kita kerjasama itu telah sedia ada berdasarkan kepada Majlis Kemakmuran Bumiputera yang telah ditubuhkan seperti saya sebut tadi. Dengan syarikat-syarikat swasta pula kita pun ada jalankan program-program ataupun inisiatif-inisiatif untuk membangunkan keusahawanan dengan sektor swasta. Contohnya di bawah program TERAS kami, which called High Impact Bumiputera Companies, dan juga program skim usahawan Bumiputera itu superb. So skim-skim ataupun inisiatif-inisiatif ini telah dibangunkan oleh Teraju sejak penubuhan lagi. So di sini the collaboration ataupun kerjasama dengan pihak swasta telah tersedia ada. Di situ adalah merupakan salah satu outlet kepada graduan-graduan Bumiputera kita dapat memasuki peluang pekerjaan yang mungkin tersedia ada berdasarkan inisiatif daripada Teraju sendiri. Tapi seperti saya sebut tadi, kita kena amatlah peka dengan keperluan industri. Kebanyakan ataupun ada setengah syarikat tersebut mungkin telah mengalami kesukaran disebabkan pandemik. So apakah way forward untuk syarikat tersebut? Adakah dia orang perlu pivot, ubah kepada digitalisation? Tak semestinya semua. Kita tahu macam contoh katalah perniagaan dari segi aspek restoran, dia tak boleh buat digital, orang kena makan, tapi mungkin kena buat penghantaran. Tapi mungkin perlu create teknologi untuk ready for eat punya meals ataupun ready to cook meals yang mana kita boleh dinikmati oleh semua orang walaupun di rumah kan. So contoh salah satu teknologi yang perlu dikenal pasti. Cumanya di situ dengan membangunkan syarikat-syarikat swasta ataupun sektor swasta, di situ adalah merupakan peluang untuk graduan-graduan tersebut untuk masuk ke peluang pekerjaan sektor swasta. Disebabkan saya sebut sektor swasta banyak kali, berdasarkan data daripada JobStreet yang kita dapat lihat Tuan Syarkawi, data daripada JobStreet menunjukkan untuk peluang pekerjaan entry level itu peringkat kemasukan adalah di antara untuk sektor swasta adalah di antara RM2,888 hingga ke RM5,838 sebulan. So income ataupun pendapatan itu adalah lebih tinggi berbanding dengan peluang pekerjaan di sektor awam. Contohnya katalah kalau kita masuk di peringkat pegawai takbir dan diplomatik, M41, pangkat M41 adalah sebanyak 2,700 for example. So dekat situ kita boleh tengok dah perbezaan dari segi peluang pendapatan yang dapat dijana oleh graduan tersebut. So ada amat penting untuk kita membangunkan sektor swasta supaya dan juga memastikan sektor swasta itu berlangsungan, ya, supaya macam tadi because of pandemic dia orang kena tutup and things like that. Kita patut bantu dia orang supaya dia orang berlangsungan supaya dapat memberikan peluang pendapatan sebanyak begitulah. Dan juga kita pun dapat mengurangkan bebanan kepada kerajaan. Kan our civil service is very huge. Kita ada 1.6 juta penjawat awam, kan. Dari segi aspek tersebut kita boleh janakan salurkan sebahagian daripada graduan tersebut kepada sektor swasta yang boleh menjana lebih peluang pendapatan. Saya terkejut Dr. Nardin sebenarnya bila saudara ataupun Tuan Nik kita menyebut tentang gaji permulaan untuk pegawai takbir dan diplomatik. Itu memang menjadi rebutan graduan pada satu ketika, dan saya ketika mula-mula masuk sebagai pegawai takbir dan diplomatik gaji 750. Bila saya tengok 2007 terkejut juga saya. Tahu dah masuk dah. Tapi okey, sesuatu yang menarik jugalah. Barangkali ialah Dr. Madeline, kalau kita lihat kepada perkembangan terkini saya tertarik hati sebenarnya. Baru-baru ini ada juga agensi-agensi macam Perkeso misalnya, mereka menganjurkan apa yang disebut sebagai My Future Jobs. Tetapi apakah itu juga satu langkah yang mungkin berkesan sebenarnya untuk membantu graduan-graduan terutamanya graduan-graduan Bumiputera
untuk mencari peluang pekerjaan yang mungkin bersesuaian dengan kelulusan mereka. Okey, yang satu yang kita perlu syukuri daripada COVID-19 ini dalam kebanyakan macam sebab banyaknya musibah, tapi ada benda yang boleh kita syukuri daripada COVID-19 itu. Ia membuka peluang kita untuk mengenali benda yang kita tak pernah fikir selama ini. Kalau dulu kita ambil sambil lewa atau kerja, zaman saya lagi lah, saya keluar je graduate, I have 7 jobs waiting for me. Sebab saya scholarship Negeri Sarawak pada ketika itu. So zaman itu sudah berlalu. Dan COVID juga memberi peluang, memberi kesedaran kepada kita bahawa ini bukan yang terakhir. Kalau mereka ataupun kita tidak bersedia, anak kita tidak bersedia, remaja kita tidak bersedia. Bila saya kata bersedia itu, maksudnya bersedia bukan hanya ada degree. Tadi dengan jelas dia menyebut you kena ada kemahiran-kemahiran lain. Kalau dulu saya di universiti, saya bolehlah bercerita dengan student saya, you kena dapat you kena graduate dengan result A, B, C, D. Orang tak pandang pun. Bila dipanggil you interview, you have equal chances. Kita berdua ni ada equal chances. Jadi saya sering bercakap dengan student saya, the moment you enter the room, you masuk aja, dia dah tahu inilah pekerja yang saya nak. Maksudnya cara berjalan, cara bercakap, cara bercerita, bukan lagi result you lagi. Result itu semuanya dah sama. Jadi inilah saya rasa kita mengambil kesempatan waktu ini adalah yang terbaik. Banyak kursus online yang dilakukan, ada yang berbayar, ada yang banyak kan saya tengok yang kerajaan punya macam-macam yang free. Tapi adakah student kita menengok? Tidak. Dia lebih suka main game. So, jadi saya rasa kepada mereka yang masih lagi berminat main game tu, kurangkan waktu game, tambahkan, tapi ada juga yang dapat duit kan daripada game, so it's okay. Kalau dapat duit tak apa. Tapi kalau just sekadar untuk main, bagi saya tidak. Jadi maknanya ambillah peluang, kesempatan yang ada, yang ditawarkan oleh, macam tadi disebut Pekeso, you name it, kementerian, macam-macam khusus. Ada yang dibiayai, ada yang tidak dibiayai. Dan saya melihat ada setengah student saya belajar bahasa asing yang dia tak pernah terfikir. Ada seorang student saya belajar bahasa Rusia. Saya kata, kenapa you belajar bahasa Rusia? Saya pula yang tanya. Dia kata, doktor, saya tak ada melihat Malaysia tempat untuk saya bekerja. Saya nak pergi keluar negara. Itulah dia. Jadi maknanya selain daripada kita mengata bahawa pelajar kita mungkin ada yang masih lena, tetapi COVID ini telah menyedarkan kita bahawa kita dah tak boleh lagi berbuat demikian. Kita boleh, kalau dulu you can take your time, enjoy. Now tak ada. Dan kita tengok, kalau kita tengok yang naik motorbike tu, lampu merah pun dia langgar dah sekarang. Sebab dengan keadaan sekarang, dia bukan macam zaman dulu, you dapat gaji ujung bulan. Sekarang you rajin, you dapat gaji. Kalau you malas, tak adalah. Itu yang maknanya pasaran mengajar dia. The market itself, supply and demand. So jadi pelajar, student-student kita, saya yakin beri 1 tahun, 2 tahun lagi, mereka akan secara tidak langsung, mereka akan adapt kepada situasi ini. So itu yang bagus. Menarik. Daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Teraju sendiri, Tuan Nick, apakah secara peribadinya Tuan Nick merasakan bahawa mungkin juga perubahan perlu dilakukan, mungkin di peringkat kerajaan sendiri, dan mungkin juga dalam jangka masa panjang untuk menangani isu graduan yang masih lagi menganggur di Malaysia ini. Tertubuhnya unit pendidikan di Teraju adalah berlandaskan objektif tersebutlah, Tuan Syarkawi, adalah untuk membekalkan ataupun mengutarakan cadangan-cadangan yang berlandaskan data, dan juga input-input yang sahih. So berdasarkan kajian-kajian yang kita utarakan, adalah amat penting supaya kajian itu bukan hanya diletakkan di dalam shelf lah, it's not shelf. Yang pentingnya adalah supaya cadangan-cadangan ataupun recommendation yang telah diutarakan dilaksanakan sebaik mungkin. Of course, kita saya sebut tadi, kita tidak bersendirian, kita bersama bekerja dengan kementerian dan agensi-agensi untuk menyemarakkan lagi program-program yang sedia ada. Because seperti Datuk Dr. Menelin kata juga, kerajaan banyak program-program yang telah diutarakan, banyak program yang telah dicipta. Cumanya it's not
it is not able to reach the target market. Itu yang cerita. So apa yang isu berkenaan dengan reaching the target market, di situlah kita kena kena memastikan semua program-program tersebut dijalankan secara serentak ataupun dijalankan bersama. So kita tak rugi dari segi resources dan sebagainya. So dari segi aspek tersebut, daripada pihak teraju, kajian-kajian telah dijalankan ataupun yang akan dijalankan juga adalah berlandaskan kepada aspek-aspek keperluan masa kini. Contohnya saya sebut tadi, kita ada buat satu kajian berkenaan dengan P-hailing, penghantaran makanan. InsyaAllah kita akan buat kajian berkenaan dengan electronic vehicle, keperluan masa depan. Kita akan buat kajian berkenaan dengan corporate Bumiputera equity Bumiputera di negara ini dan sebagainya. So adalah berlandaskan keperluan masa kini dan juga keperluan masa yang akan datang, berlandaskan hala tuju baru kami, iaitu tindakan pembangunan Bumiputera 2030. InsyaAllah yang akan dilancarkan pada hujung tahun ini. When you talk about recommendations, ini pun penting jugalah. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Nik sendirilah. Selain daripada recommendation yang dibuat kepada kerajaan, apakah teraju juga sebenarnya melakukan kajian dan juga melakukan ataupun memberikan recommendation juga, memohon supaya IPTA dan IPTS juga sebenarnya harus menyesuaikan pergerakan mereka, menyesuaikan kursus yang mereka tawarkan itu bersesuaian dengan kehendak semasa. Betul. Kita pun telah jalankan sindikasi bersama dengan pihak kementerian, also pihak agensi di bawah Jabatan Pendidikan dan sebagainya. Adalah amat penting cadangan-cadangan tersebut diutarakan di pihak kementerian. Then it will trickle down to the IPTA dan juga IPTS lah. So because di IPTA, di IPTS seperti Dr. Madeline sebut tadi pun, dia ada governance dia sendiri. Cumanya dari segi aspek untuk memastikan cadangan-cadangan tersebut diguna pakai sebaik mungkin, kalau boleh, adalah melalui kementerian yang bernaung di atas IPTA dan IPTS tersebutlah. Di situ kita akan bekerjasama dengan lebih erat untuk memastikan cadangan tersebut diguna pakai di pihak IPTA dan juga IPTS, insya-Allah. Tapi mewakili teraju sendiri, Tuan Nik, are you confident, sejauh mana keyakinan Tuan Nik sendiri dan rakan-rakan di teraju bahawa matlamat yang ingin dicapai oleh teraju itu insya-Allah mungkin boleh dicapai sekurang-kurangnya di peringkat yang memuaskan? Okay, insya-Allah I can say, Tuan Syarkawi, I'm very confident because berdasarkan data-data yang kita dapat, kita utarakan, kita share sebentar tadi, it's very clear. It's very clear. Dia kata ada masalah berkenaan dengan graduan Bumiputera, di mana penawaran melebihi permintaan dari segi pasaran. So di situ adalah satu red flag kepada bukan hanya kepada pihak teraju dan juga kepada pihak pengubal dasar, terutamanya pihak kerajaan, untuk memastikan benda ini takkan ataupun dapat dikurangkan jurang tersebut. Because katalah seperti saya sebut tadi, katalah pihak ataupun graduan Bumiputera tidak dapat memenuhi pasaran, terutamanya pasaran peluang pekerjaan di sektor swasta, pendapatan akan berkurangan, jurang ekonomi akan berkurangan, jurang ekonomi akan meningkat di antara kaum. So akan mengganggu kelangsungan hidup graduan tersebut itu sendiri. Seperti Dr. Mendeli kata tadi pun juga, selepas graduate perlu bayar hutang, PTPN dan sebagainya. So kita tak nak graduan-graduan kita bila dah graduate perlu fikirkan untuk menyelesaikan hutang rather than mencari dapat peluang pekerjaan yang sejajar ataupun sesuai dengan pembelajaran graduan tersebutlah. Okey, sebelum kita berpisah, ada 1 minit saja lagi masa bagi Dr. Madeline. Seruan Datuk sendirilah kepada para graduan yang masih lagi dalam proses mencari pekerjaan, yang masih lagi belum mendapat apa yang mereka harapkan. Jadi nasihat Dr. Madeline secara ikhlas, ringkas. Okey, saya sebagai bekas pendidik dan sekarang pun terlibat dalam pendidikan. Pertama sekali kita kena ada perubahan sikap. Kita tidak boleh lagi seperti dulu, sebab apa yang berlaku sekarang ialah perubahan yang begitu mendadak, yang begitu drastik. Jadi kita tidak boleh menyelesaikan masalah kita dengan cara yang lama. Kalau dulu kita mencari kerja, kita tunggu tengok surat khabar dah tak lagi keluar. Sekarang dah tak boleh lagi zaman tu. And then kalau dulu kita sangat gembira hanya dengan segolong ijazah yang kita ada, ataupun ada setengah orang tu sampai 3 undergraduate, masters, PhD. Sebab apa? Dia sekadar melanjutkan unemployment dia. Jadi bagi saya, kita kena ubah sedikit, bukan sedikit, banyak pun, cari ilmu baru. Ilmu tu especially dari segi kemahiran. Bagi saya kemahiran ni sangat penting, sebab dunia pekerjaan dia tidak melihat lagi your basic
educational skill tu. Sebab saya sekarang dah jadi majikan, saya pernah interview, ya ampun, sangat berbeza. Mereka yang betul-betul ada kemahiran, maksudnya dia ada pengalaman, dia ada ability, communication skill hebat. Okey. Yang satu tu memang skema lah. So bagi saya inilah peluang yang terbaik. Ambil kesempatan yang ada sekarang, carilah ilmu baru. Perluaskan pergaulan. Belajar daripada mereka yang sudah ada pengalaman. Betul. Dan kita jangan sekali-kali malu untuk mengambil pekerjaan yang mungkin bukan bidang kita. Itu je bagi saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Madeline Burma. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Nik Nazri, Nik Abdul Rahman. Kita mendoakan supaya apa yang diperjuangkan oleh Teraju yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang cukup positif, terutamanya dalam usaha membantu para graduan kita yang masih lagi menganggur, terutamanya graduan Bumi Putra. Dan saya harap saudara Nik dan rakan-rakan di Teraju akan meneruskan perjuangan ini sehinggalah ianya mencapai ke tahap yang cukup menggembirakan semua pihak. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menemukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19, dan seperti yang selalu kami pesankan kepada anda, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.